Saya diberi peluang untuk berkongsi testimoni ya. Testimoni bukti hidup bebas hutang selepas kenal emas, selepas baca buku misi bebas hutang tu. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Raitu Syamil bin Cik Daud. Saya adalah anak didik kepada Tuan Mentor Tuan Zulkifli Syafiee dan sangat aktif mendidik masyarakat tentang ilmu kewangan dan melalui simpanan emas. Okey. So, masa sebenarnya tak cukup ni, 3 ke 5 minit kan. Banyak yang nak cerita kan. Tapi saya cuba ringkaskan, padatkan kan. Okey, permulaan saya kenal emas ni memang akan sama je lah sebab cerita dia sama. Mana-mana saya cerita pun permulaan saya simpan emas ni sebab saya kena paksa. Saya kena paksa dengan siapa? Dengan isteri saya. Kan, sebelum kahwin dulu, masa duk bercinta dulu, isteri saya cakap, oh dia tak minat emas macam mak dia. Apa nama? Dia tak suka pakai barang kemas apa semua tu kan. Kalau tuan-tuan yang belum kahwin lagi tu, jangan percayalah cakap makwa anda apa semua tu kan. Ada sebab dia. Sekejap lagi saya cerita kenapa dia cakap kenapa dia tak minat emas lagi masa tu kan. Lepas tu bila dah kahwin tu, dia dah dapat barang kemas, kita dah bagi barang kemas masa kahwin apa semua tu kan. Lepas tu sikit-sikit minat dia tu datang. Saya ingat ini normal lah, ini orang perempuan punya kot, dia memang minat emas kot kan. Bagi saya emas ni menghabiskan duit saya masa tu. Punya naifnya saya masa tu, emas ni menghabiskan duit saya. Kan, dia dapat, dia duk kumpul emas, bit-bit semua tu kan. Dia pun tak ada ilmu kewangan, dia pun tak tahu kenapa dia ketagih emas. Dia cuma beli emas perhiasan macam tu je. Lepas tu pada suatu hari tu, dia ternampak satu posting kawan dia, cikgu juga, dekat sekolah. Dia ternampak satu posting, ada simpanan emas, public gold, gold bar semua ni kan. Lepas tu dia terus WhatsApp saya. Saya tengah duk berehat dekat rumah dengan mentaliti lama dulu. Berehat, tengok movie macam tu, time of day kan. Dia cakap, abah bagi email sekarang. Nak daftar akaun emas. Cakap, Allah, emas pula lagi ya. Kan, ini nak menghabiskan duit ni lagi ni. Lepas tu saya pun, biasalah orang lelaki ni dia tak nak konflik. Dia malas lah nak gaduh-gaduh konflik ni bila dah lama-lama kahwin ni kan. Lama lagi nak kena pujuk bagai. Okey lah, daftarlah. Bagi email, daftar akaun. Daftar lah akaun. Dalam pemikiran saya, tak apalah daftar, tak payah beli lah. Nak bagi sedap hati je kan. Lepas tu daftar. Lepas tu dia pergi lock satu dinar pula. Pelan-pelan dia pergi lock satu dinar dengan dealer, dengan upline kami tu. Ni satu dinar yang permulaan saya. Kenapa saya jadi macam ni. So, lepas lock satu dinar tu, dan saya cakap, isteri saya ni dah kena scam emas dah agaknya ni. So, saya pun search dalam YouTube, dalam Google, siap tulis lagi, public gold penipu, public gold apa, scammer, apa semua kan. Saya nak cari, saya nak buktikan dekat dia, ini adalah satu kesilapan ni kan. Baik pergi beli emas kat kedai emas je. Lepas tu dalam sambil-sambil duk cari tu, saya terjumpa lah. Saya terjumpa video Tuan SJ, upline FMD saya, dia cerita apa tu public gold apa semua, dan terjumpa seminar-seminar Tuan Zul dekat Sabah. Kan seminar Tuan Zul tu dia ada cerita pasal buku ni apa semua kan. Tiba-tiba saya rasa, oh betul lah public gold ni. Betul ni public gold ni. Lepas tu saya pun bayarlah satu dinar yang wife saya lock tu kan. Tapi bukan untuk dia. Saya bayar ni untuk saya. Bila bayar untuk saya dan dapat emas tu dekat tangan, menggeletar. Dia punya aura emas yang Tuan Zul cerita apa semua tu kan. Aura tu sebenarnya ada pada emas ni. Bila kita pegang emas tu, kita jadi ketagih. Barulah saya tahu kenapa isteri saya ketagih. Dia tak ada ilmu lagi. Saya lagi advance daripada dia. Lepas seminggu saya kenal public gold. Saya study. Rupanya saya dah dapat dah kenapa isteri saya ketagih dulu dan kenapa saya ketagih. Sebab dalam surah Ali Imran, Allah bagi tahu, diciptakan benda-benda yang disukai nafsu. Built-in dalam diri kita ni, disukai nafsu perempuan. Lepas tu keluarga kita, anak, isteri, keturunan. Dan harta benda yang terdiri daripada emas dan perak. Lepas tu banyak lagi lah, kuda-kuda, rumah semua kan. Tapi emas dan perak tu Allah sebut. Barulah saya tahu kenapalah isteri saya mula-mula dia cakap tak suka emas, sekarang ni dah ketagih emas. Rupanya ini dia built-in dalam diri kita. Lepas tu sebenarnya saya sangat boros lah. Saya pakai kereta yang bukan-bukan, tukar-tukar kereta. Saya pakai motor besar. Walaupun gaji saya makin besar semua, tak pernah ada duit simpanan.
Kemudian bila saya kenal emas ni, dapat satu dinar pertama ni, saya jadi ketagih, saya beli lagi. Daripada satu dinar dah jadi berdinar-dinar. Dan tuan-tuan, duit nak buat muka nak beli kereta, sebelum saya kenal emas tu sebenarnya saya standby dah, duit nak muka nak beli kereta dah bertukar jadi benda-benda ni. Dah jadi bertukar jadi emas. So saya nampak satu kelebihan emas ni dapat menahan nafsu boros saya yang siapa pun tak dapat tahan dulu. Isteri pun tak dapat tahan, ibu pun tak dapat tahan. Saya nak beli apa, semua saya beli. Kan. Lepas tu bila dah dah tak boros lagi, rupanya saya tahu lebih banyak lagi manfaat emas tau. Selain daripada dia menghilangkan sifat boros kita, sebenarnya emas lebih untung daripada simpanan ASB, tabung haji. Purata 20 tahun emas at least 10%. Kenaikan setiap tahun lah purata dia. Kan, kalau nak dibandingkan dengan simpan duit dalam ASB, tabung haji, simpan korek, saya dapat satu formula baru, iaitu simpan emas lah sebenarnya. Dia dapat menghilangkan nafsu boros yang ultimate. Kan. Selain daripada tu, apa lagi? Kalau terjadi apa-apa, peperangan ke, mata wang jatuh ke apa ke, emas kekal bertahan. Barulah saya dapat ilmu-ilmu yang tu daripada buku-buku ni, daripada buku-buku tuan mentor. Lepas tu bila dah tak boros, saya cakap apa next step saya. Tuan mentor saja suruh baca buku ni. Saya baca-baca, rupanya selepas tak boros, dia ada lagi checkpoint kewangan yang seterusnya. Saya explore lagi. Minat saya untuk membaca datang balik. Selepas baca buku Tuan Zul yang santai ni, dia datang balik. Kan, sekarang ni saya dah berjaya tak boros. Saya dah capai satu level, iaitu positive cash flow. Step yang pertama tu. Saya cakap, saya nak cabar, saya nak pergi ke step yang seterusnya. Step yang seterusnya, saya sekejap je saya dah kumpul 3 bulan dana kecemasan. Lepas tu lepas dah kumpul dana kecemasan, tak sampai 2 tahun, saya gunakan teknik snowball yang dalam buku Tuan Zul ni. Saya settlekan hutang yang sikit-sikit tu untuk pergi ke checkpoint yang ketiga, bebas hutang jahat tu. Daripada hutang motor kecil, saya settle satu-satu, hutang kad kredit. Kan, rupanya bila kita dah ada ilmu, cara nak settle hutang semua ni, dia jadi motivasi tau. Habis hutang kecil ni, aku nak settlekan next punya hutang. Settle hutang kredit kad, settle hutang personal loan, settle hutang motor besar saya. Settle hutang kereta. Dan tak sampai 2 tahun saya kenal dengan Tuan Zul, saya kenal buku-buku dia, saya kenal G100, saya bebas hutang jahat. Bukti hidup bebas hutang jahat yang saya kerja 17 tahun tak ada simpanan. Tapi dengan emas, dengan buku-buku, ilmu yang saya baca ni, bukti hidup saya bebas hutang tak sampai 2 tahun bebas hutang jahat. So sekarang ni, next step saya apa? Next step saya adalah simpanan selamat, kewangan selamat. So bila dah bebas hutang ni, rupanya saya tahu seronoknya bebas hutang ni, dan saya tahu saya tak perlukan komitmen, saya tak perlukan duit yang banyak pun untuk survive. Rupanya 1,000-2,000 pun dah mencukupi dah sebenarnya kalau kita bebas hutang. Tapi kalau kita hutang yang banyak, kan, gaji puluh-puluh ribu pun tak dapat, rasa tak cukup juga. Kan. Lepas tu bila dah bebas hutang macam tu, simpanan pun dah makin kukuh kan. Baik, sekejap. Tuan SG. Simpanan dah makin tak sekukuh Puan Malia sampai 10 tahun. Tapi at least kalau tak ada pendapatan pun saya dah boleh survive 2 ke 3 tahun. Simpanan tu dah makin selamat lah. Lebih daripada simpanan selamat lah. Kan? So, bila saya dah capai macam tu, saya rasa saya selfish kalau saya tak cerita dekat orang, kan. Saya rasa saya sangat selfish. Kan. So, saya sebenarnya tak suka bisnes. Orang yang sangat tak suka bisnes, saya tak suka untuk approach orang, untuk kacau menjual orang, tak. Tapi dengan emas ni, kan, ini saya anggap ini bukan bisnes. Saya anggap ini nak menyebarkan manfaat kepada orang. Saya anggap ini saya nak bagi sedekah ilmu kepada orang. Walaupun kena reject pun, saya tak kisah sebab saya nak bagi ilmu. Dia reject lah. Kita pula jadi kesiannya kat dia, kan. Kalau dengar sekejap, ambil ilmu ni, kau takkan buat silap macam mana aku buat silap 17 tahun yang lepas. So saya dengan platform yang G100 sediakan ni, kan, dengan toolset, dengan support system, dengan circle-nya yang sangat-sangat positif, always cerita tentang bebas kewangan, bebas hutang, dan juga paling best sekali adalah mentorship lah.
mentorship dalam ni yang proven sukses, yang jadi role model kita bagi saya Tuan Zul ni bukan setakat mentor di dunia, mentor akhirat. Dia tunjukkan sebenarnya kita ni tak perlu kita ni tak perlu kaya, dan matlamat hidup kita ni bukan untuk kita kaya, untuk kita menggemukkan diri kita, untuk kita menggemukkan poket kita tau. Baru saya sedar sebenarnya jadi kaya dan mulia. Kaya dan mulia ni macam mana? Jadi kaya dengan niat nak buat lebih banyak manfaat, lebih banyak kebaikan. Itulah yang Tuan Zul tunjukkan, yang saya rasa, kenapalah saya tak tahu benda ni awal. Mungkin ni rezeki saya sampailah. So rezeki tuan-tuan mungkin hari ni. Mungkin hari ni. So saya harap tuan-tuan dapat sesuatu daripada perkongsian saya ni. So saya dah ambil masa banyak kan. So saya minta maaf. Mulakan simpanan emas. Sebab gold is not everything lah, but gold adalah satu pemula kepada kekayaan anda, kaya dan mulia. InsyaAllah.